dah tak ada kengecawan saja. Lama kahwin, abang hau ni, abang nampak batang pet minum semua. Dah berubah dah, ya Allah. Berubah itu segi perbuatan lagi. Bukan main mulakan, bukan main pegang tangan. Allah, sayang pegang tangan. Naik motor pun rapat-rapat sampai naik tandaki minyak pun ada. Punya mula kahwin. Dah lama kahwin, isteri tak sempat naik motor dah berjalan. Itu yang naik motor, yang naik kereta. Kadang naik kereta bukan main. Okey abang dan sayang dah naik kan? Dah naik dah. Lalu duduk baru berjalan. Lepas itu baru bila dah lama kahwin, baru sebelah kaki lah. Abang kasut tertinggal. Pula dah. La ilaha illallah. Tengok ya. Tu kadang sayang kena kekal sampai bila-bila. Ya. Kejap ni, cakap tadi macam ada pengalaman je. Tak, sebab kita ada tengok orang-orang kan, kadang kita tak adalah, kita tak ada macam sebab tu kita kan. hati-hati sebab nak jadi model ceramah. Ya, betul ya. Itu S tentang sayang, maknanya dalam keluarga kena prihatin tentang kasih sayang yang perlu kita semaikan antara satu sama lain. Tu banyak ustaz dengan ustazah cerita tentang suami isteri. Bagaimana dengan anak-anak? Mak ayah, kalau kita betul-betul sayang anak-anak kita, seperti mana kita nak anak-anak kita hargai perasaan kita, jangan lukai hati kita. Kita pun hargai perasaan anak-anak. Mereka ada hati, mereka ada perasaan. Panggil panggilan nama mereka pun penuh dengan kasih sayang. Jangan oi-oi dekat anak kita. Jangan tengking anak kita. Jangan keluarkan ataupun labelkan anak kita dengan sesuatu perkataan yang negatif. Anak lasak macam mana sekalipun, anak nakal macam mana sekalipun, amalkan S yang keempat, sayang. Panggil anak kita penuh kasih sayang. Sebab tu mak-mak dulu-dulu suka panggil anak apa? Anak bertuah, anak baik. Lagi anak apa lagi? Anak pandai, anak cerdik, anak soleh. Ustazah dengan ustaz cuba macam tu. Ustazah dengan ustaz berbeza cara. Ustazah panggil anak, nama anak, hujungnya sayang. Kalau anak yang pertama yang bersama pada hari ini, Wan Muhammad Saifullah, usianya 26 tahun, walaupun dah kahwin, anak dah nak masuk 2, panggil Muhammad sayang. Ustaz lain, ustaz panggil nama anak, hujungnya bertuah. Sebab tu dalam handphone ustaz, nama anak hujungnya bertuah. Kalau handphone ustazah, nama anak hujungnya sayang. Ada sekali tu anak-anak tak balik kuliah lagi, sebab yang lain masih kuliah. Yang pertama memang bekerja dengan ustazah. Ustaz tengah masak dekat dapur, ustaz kat ruang tamu bertuah. Oh, bertuah. Ustazah buat dek lah. Sebab ustaz bukan panggil ustazah macam tu, ustaz panggil macam lain kan. Bertuah, oh bertuah. Ustazah buat dek dekat dapur. Tiba-tiba ustaz datang kat dapur, bertuah. Abang panggil ni, oh rupanya isteri pun terbertuah. Jadi maknanya tuan-tuan tak salah lah nak tunjuk sayang sangat kat isteri. Apa kata petang kahang ke malam ni panggil kat isteri bertuah, bertuah. Abang ni memang dah ubah tabiat. Itu tak ada pula kasih sayang. Dan kasih sayang ini bagaimana kasih sayang dengan mak kita, bagaimana kasih sayang kita dengan ayah kita. Walaupun kita dah ada family, kita dah ada anak-anak dan sebagainya, ada tak kita curahkan kasih sayang kepada mak dan ayah kita? Mak dan ayah kita, terutama perempuan anak-anak semakin berusia, umur mereka bukan nak al-fulus. Ya? Teringat ada orang kata al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Bukan usah kata orang lain yang kata lah kan. Mak kita bukan nak duit sangat, walaupun perlu. Ayah kita pun sama. Lagi meningkat usia mereka perlu apa? Sentuhan kasih sayang. Kalau daripada kecil mak ayah kita belai kita, mak ayah kita peluk kita, mak ayah kita suapkan kita makan minum. Sekarang mak ayah kita di mana? Mak ayah kita dah uzur, mak ayah kita dah tua. Kenapa tak jaga mak dan ayah kita? Kenapa orang lain kena jaga mak dan ayah kita? Kenapa tak suap makan minum ke mulut mak dan ayah kita? Kenapa tak belai mak dan ayah kita dengan penuh kasih sayang? Jaga hati dan perasaan mak dan ayah, kerana ini adalah akhlak mulia. Rasulullah SAW pernah suatu ketika, hebatnya akhlak Nabi. Nabi tengah mesyuarat, nak tunjuk kata sayang ni macam mana. Nabi tengah mesyuarat. Orang putih panggil mesyuarat apa tuan-tuan dan puan-puan? Meeting. Maknanya apa? Penting lah, sebab tu kita panggil meeting. Meeting ni penting. Memang meeting penting. Tak ada nak kacau orang meeting ni. Isteri telefon, suami tengah meeting. Suami jawab ke tak? Tak jawab. Sebab meeting. Nabi tengah meeting, tengah mesyuarat, tiba-tiba sahabat datang. Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, ibu susumu datang. Ibumu datang ya Rasulullah. Siapa nama ibu susu Nabi? Halimah tu Sa'diyah.
Nabi tak ada ibu, ibu dah meninggal dunia, ayah pun tak ada. Nabi anak yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu, namun akhlaknya menyentuh kalbu sehingga menjadi kekasih yang dirindu. Hebat akhlak Nabi. Ibu susu Nabi datang, Halimatus Sa'diyah datang, Nabi berhenti mesyuarat, tuan-tuan dan puan-puan, meeting Nabi stop. Kalau kita, mungkin kita akan kata, wahai sahabat, tolong bagi tahu kepada ibu saya, duduk dulu dekat bilik tamu ni, suruh sekretari saya hidang minuman makanan, lagi half an hour saya habis meeting. Itu mungkin kita, tapi tidak kepada Nabi SAW. Nabi berhenti mesyuarat. Nabi kata meeting ini urusan dunia, tetapi berbakti kepada ibu susuku adalah urusanku dengan Allah yang akan menentukan akhiratku nanti. Nabi berhenti mesyuarat. Nabi sambut ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah. Nabi bawa ke rumah Nabi. Nabi tak ada kapet merah untuk dibentang, untuk memberi layanan yang terbaik kepada ibu susunya. Nabi buat apa? Buka serban Nabi. Nabi bentang, Nabi jemput ibu susu Nabi. Dengan tangan yang mulia inilah Nabi sendiri yang hidangkan air, Nabi sendiri yang hidangkan makanan kepada ibu susu Nabi. Itu tanda kasih sayang Nabi. Itu ibu susu Nabi. Bagaimana dengan kita yang masih ada ibu kandung? Bagaimana dengan kita yang masih ada ayah kandung? Bagaimana pula di antara kita ni mungkin tak ada mak bapak kandung, dipelihara oleh adik-beradik dan sebagainya? Itu juga sama seperti ibu dan ayah kandung kita. Semaikanlah S yang 4, sayang dalam keluarga kita, sebelum suatu saat, suatu ketika kita rasa macam menyesal tak sayang mak, menyesal tak sayang anak, menyesal tak sayang suami, menyesal tak sayang isteri. Kita nak curahkan kasih sayang, tetapi rupa-rupanya insan yang kita nak curahkan kasih sayang ini telah pergi bertemu Allah dan tidak akan kembali lagi. Sementara masa masih ada, amalkan S yang keempat, yakni sayang. Okey, kita ada lebih kurang setengah jam lagi ya, nak berhenti. Ustaz nak berhenti dengan Ustazah. Okey. Yang kelima, kena sabar ya. Sabar. Sebelum sabar tu Ustaz nak tengok, nak test dulu. Ustaz nak test tuan-tuan perempuan ni ya. Kita ada lebih kurang setengah jam ni nak habis. Yang kelima sabar ya. S yang kelima sabar ya. Okey. Ustaz dengar dulu, tepukkan ni. Sekali tepuk tak sama. Sekali tepuk, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bagus. Tepukkan semangat. Tepukkan yang terbaik pada saya. Okey. Tentang sabar ni, Ustaz bagi tip ya. Sebab Ustaz dalam dunia pendidikan hampir 25 tahun. Ustaz pernah mengajar di sekolah menengah agama, Ustaz pernah mengajar di sekolah menengah sains, dan Ustaz pernah mengajar di sekolah harian. Sangat beza antara sekolah-sekolah ini. Karena itu Ustaz pesan yang pertama sekali, anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, pastikan anak-anak berada di rumah sebelum maghrib. Sebab itu yang Ustaz-Ustazah buat. Waktu maghrib, mestikan anak-anak semua sudah ada di rumah. Jangan ada anak-anak di luar waktu maghrib ya. Kecuali ada yang tak dapat dielakkan. Ustaz-Ustazah pun memang waktu maghrib memang berada di rumah. Kalau tak di rumah pun ada di surau. Sebab kebanyakan kejahatan berlaku pada waktu malam ya. Kalau anak nak pergi mana pun waktu malam, kita pergi hantar, ataupun abang pergi hantar. Jangan sama sekali ya. Sebab itulah malam bukan untuk kita nak ni, malam untuk kita berehat dengan keluarga. Satu. Yang kedua ialah sabar ini. Yang kedua ialah dalam mendidik anak-anak ni, anak-anak remaja ni, terutama sekali umur 16 tahun, kena banyak sabar. Sebab masa itu umur 16 tahun tingkat 4 itu masa yang memang masa yang cukup kritikal. Sebab itu mak ayah kena banyak sabar ya. Yang ketiga, ibu bapa yang ada anak, jangan sama sekali membandingkan anak kita dengan anak lain. Jangan sama sekali. Sebab masing-masing Allah bagi tak sama.
Jangan sama sekali. Kan macam mana ni Alung dapat kenapa? Jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Jangan membandingkan anak kita dengan abang, kakak ataupun dengan orang lain. Jangan sama sekali. Soalan yang keempat. Yang keempat, selepas ini kalau nak tanya anak, jangan tanya kenapa kamu tidak mendapat A. Jangan tanya kenapa. Ubah kenapa, tukar kepada bagaimana ayah dan mama boleh tolong untuk mendapat A. Kenapa, tukar kepada bagaimana. Ya, kalau kenapa dia akan bagi alasan. Tapi kalau bagaimana ayah boleh membantu, dia akan bagi dia punya ni, teknik dia, ya, cara. Itu tentang sabar. Ya. Baik, kalaulah kita rasa macam ya Allah, macam mana nak sabar ni? Kenapa Allah uji begini? Rasa lemah, rasa tak berdaya, sama dia sebagai anak-anak nak menempuhi peperiksaan dan sebagainya, ataupun ayah yang penat bekerja, rasa hilang sabar, ibu yang letih, penat itu ini dan sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya sabar itu semakin hilang daripada diri kita. Nak dapat kekuatan, banyak caranya. Antaranya, amalkanlah tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dah duduk dalam perut ikan Nun, dah tak boleh nak bernafas, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, Ustazah pendekkan cerita, Allah bebaskan Nabi Allah Yunus daripada perut ikan Nun. Antara senjata beliau ialah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Nak buat macam mana Ustazah? Anak tak ada dengar cakap dah Ustazah. Semayang hajat dah buat macam-macam dah Ustazah. Nak buat macam mana lagi Ustazah? Ada ibu boleh kata kat Ustazah, Ustazah tolonglah saya Ustazah, anak saya tak makan saman. Bila sebut saman, Ustazah nampak polis lah. Sebab polis yang duduk saman kan. Anak saya tak makan saman, terus nampak polis saman dia. Anak saya tak makan saman, Ustazah jangan cakap macam tu. Ustazah tolong bagi cara macam mana nak bagi anak saya ni bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Sebab dalam family Ustazah dengan Ustaz tak ada perkataan negatif. Tak bagi anak-anak sebut perkataan negatif langsung. Biar sebut yang positif saja. Ada doa nak lembutkan hati anak-anak. Baca. Semua ada dalam Al-Quran. Nak cari ikhtiar, jalan keluar kepada masalah dan muskilah, jangan jumpa al-bomo, jangan guna al-jampi, al-serapah. Jangan hei sana hei sini, jangan. Tapi jumpa Allah, sujud kepada Allah, buka Al-Quran, banyak doa yang sangat bagus, yang cukup memberi kesan yang bermakna kepada ustazah dengan ustaz. Bukan sekadar boleh menundukkan manusia, ya Allah, binatang pun tunduk kepada kita. Ni cerita ni panjang lah, cerita binatang tunduk ni panjang. Lain kali lah part 3 ya Roizal ya. Ni kali kedua kan. Nanti part 3 nanti kita cerita ya. Doanya bagus. Surah An-Naml ayat 30 hingga 31. Surah An-Naml ayat 30 hingga 31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Cerita ni Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis rupa-rupanya. Nabi Sulaiman hantar surat kepada Ratu Balqis sebab nak suruh Ratu Balqis sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembah lagi matahari, jangan syirik kepada Allah. Hantar sepucuk surat. Sesungguhnya surat ini, maksud doa tadi, sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Ia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sombong, datanglah kamu kepada aku dalam keadaan menyerah diri. Tiup dekat air. Bagi siapa minum? Bagi anak minum. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Tapi bukan untuk anak-anak je. Nak siapa lagi? Nak lembutkan hati siapa? Suami. Anak-anak pula tolong jawab untuk suami tiup dekat air, bagi suami minum InsyaAllah berkat kita baca doa yang ada dalam Al-Quran, Allah akan bagi kesabaran kepada kita. Allah akan tolong kita dalam menghadapi jalan keluar kepada semua masalah kita. Paling bagus, paling cantik surah An-Naml tadi, hembus di ubun anak-anak. Hembus di ubun anak. Sama ada anak-anak
dah tidur ataupun belum tidur, masuk bilik anak, baca doa ni, hembus kat ubun anak-anak. Pagi-pagi ke malam-malam sebelum anak tidur, salam cium tangan mak dan ayah, baca dulu doa ni, hembus kat ubun anak-anak. Ustazah baca kat cucu Ustazah. Dulu anak kan kecil-kecil, sekarang dah besar-besar, sekarang baca kat cucu pula, ya. Dan kalau nak baca untuk suami, tiup kat air pun boleh, dan tiup di satu tempat, ya ibu-ibu sekalian. Jangan tiup kat ubun-ubun. Tu memang letak makan saman. Ya, kalau untuk suami, dan suami pun kalau nak baca untuk lembutkan hati isteri, tiup di satu tempat, bukan ubun-ubun. Cuba teka, tiup kat mana? Telinga? No, masuk telinga kanan, tembus telinga kiri. Tiup kat mana? Pusat? Astaghfirullahalazim, berdosa tengok pusat orang. Ni mesti tengok pusat kojol ke Ashwarya Rai kan ni. Astaghfirullahalazim. Kata ulama, tiup dekat tengkuk. Kan ada sebut akak tadi sebut tiup kat tengkuk. Malam ni suami dah tidur, tiup kat tengkuk suami. Suami pula malam ni tengok isteri dah tidur, cari tengkuk isteri, tiup kat tengkuk isteri. Ya? Tapi tunggu tidur dulu lah, jangan tak tidur lagi dah pergi tiup dah. Suami kata, Minah kenapa tengkuk abang seram semacam awak buat apa ni Minah? Mulalah suami buat hal tak nak tidur dengan isteri dan sebagainya. Malam ni Ustazah rasa suami pun tak nak tidur, isteri pun tak nak tidur, sebab dua-dua nak tiup meniup. Selamat tiup meniup. Tapi ada suami yang hadir hari ni, yang datang hari ni, dia takut kena tiup. Macam mana dia buat tau malam ni tau? Dia buat macam mana? Dia pakai kain telekong. Astaghfirullah. Tidur. Okey, yang keenam sedekah ya. Yang keenam sedekah ya. Banyakkan sedekah ya. Dan banyak orang tanya pada ustaz tentang orang datang minta sedekah ya. Betul tak betul, sedikit tak sedikit. Yang penting ialah yang pertama sekali, jangan herdik dia. Jangan merendah-rendahkan dia. Kalau kita tak bagi tak apa. Ya. Kalau kita nak bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Dia tipu tak tipu, itu bukan kita punya. Kita bagi saja, kita dapat pahala. Dia tipu pun kita dapat pahala, dia tak tipu pun dapat pahala. Ya. Yang penting jangan merendik orang-orang yang meminta kepada kita, jangan sama sekali. Ya, sebab kadang kita tak tahu, kadang Allah nak uji kita, dia hantar para malaikat, kita tak tahu. Ini